بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu am wa antum bi khair. Alhamdulillah dapat lagi kita bertemu dalam siri yang ke-10 bagi meneruskan pembacaan kitab Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain rahimahullah dalam ilmu usul fiqh, dan kita akan menyambung pada kata pengarang al-khas. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bihi fid darain amin. Wal khasu yuqabilu al-'am wat takhsisu tamyizu ba'd al-jumlati wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasil. Pada siri yang lalu kita telah membacakan bab al-'am, itu bab umum, dan hari ini kita akan menyambung perbahasan al-khas. Dan al-'am dan al-khas ni satu perbincangan atau perbahasan yang mana sangat penting. Kita dapat lihat kepentingannya dari kata-kata Imam Ahmad rahimahullah. Lam nakun na'rif al-khusus wal umum hatta qadima alaina asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Lam nakun na'rif, kami tidak mengetahui. Kami ini di sini adalah ahlul hadis, tidak mengetahui tentang al-khusus wal umum sehinggalah datang kepada kami asy-Syafi'i, itu Imam asy-Syafi'i. Seolah-olah hadis itu sebelum kedatangan al-Imam Syafi'i banyak perbahasan yang tertutup, seolah-olahnya tertutup dan perlu dibuka dengan ataupun perlukan kunci untuk memahami sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kitab Al-Kitab iaitu Al-Quran, sehinggalah kita mengetahui tentang perbahasan-perbahasan yang banyak dalam ilmu usul fiqh ini, maka ia dapat membantu kita memahami wahyu dengan manhaj yang betul, yang sahih. Kata Imam Al-Haramain rahimahullah, wal khasu yuqabilu al-'am, dan khas adalah bertentangan dengan 'am. Dan ta'rif yang diberikan di sini ialah yang boleh kita kiaskan daripada pembacaan kita pada bab al-'am sebelum ni adalah ma la yatanawalu syai'aini fasa'idan. Sebab kita sebut pada siri yang lepas, al-'am itu adalah ma yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Maka di sini al-khas juga kita hanya letakkan huruf lam alif, iaitu yang tidak mencakupi. Kalau 'am yang mencakupi dua perkara atau lebih tanpa ada had min ghairi hasrin, al-khas di sini adalah ma la yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Al-khas adalah lafaz ma di sini adalah lafaz yang tidak mencakupi dua perkara atau lebih tanpa ada had min ghairi hasrin. Contohnya nahwu rajulun wa rajulaini wa thalathatu rijal. Apabila kita menyebut rajulun, maka ia adalah merujuk kepada seorang lelaki,
ia tidak mencakupi bilangan dua orang lelaki, sebab perkataan ataupun lafaz di situ merujuk kepada makna tunggal, iaitu rajul, seorang lelaki. Warajulaini hanya difahami daripada perkataan rajulaini adalah dua lelaki, dan begitu juga salasatu rijal, tiga orang lelaki. Maknanya tidak difahami daripada perkataan tiga itu kecuali lah tiga, bukan dua, bukan satu, tiga. Dan kalau melibatkan perkataan yang melibatkan nombor ni, biasanya memang ianya adalah jelas, yang tidak perlu kepada takwil lagi. Bilangan-bilangan yang datang dalam wahyu ni, kalau disebutkan 4 bulan 10 hari, maka ia adalah 4 bulan 10 hari. Ataupun 100 kali, maka ianya adalah 100 kali, bukannya tak lebih atau kurang. Okay. Kemudian kata Imam Al-Haramain, wa takhsisu tamyizu ba'd al-jumlah. Di sini al-khas dan ada juga at-takhsis. At-takhsis di sini Imam Al-Haramain mengatakan takhsis itu adalah tamyizu ba'd al-jumlah. Tamyiz membezakan ba'd al-jumlah, sebahagian daripada al-jumlah ayat. Maknanya ialah sebahagian daripada makna ayat itu dibezakan. Dibezakan apa? Dibezakan hukumnya. Maknanya hukum yang umum telah dibezakan. Maknanya telah dibezakan, maknanya tidak difahami daripada perkataan itu, walaupun perkataan itu umum. Contohnya yang ada alif lam, contohnya tidak difahami daripada perkataan itu makna umum, kerana ia telah datang dalil yang lain yang mengkhususkan keumuman perkataan tersebut. Dan kita akan tengok contoh faqtulul musyrikin yang kita baca pada minggu lepas. Al-musyrikin di sini adalah lafaz yang am, kerana masuk padanya alif lam. Tapi keumuman al-musyrikin di sini, kita akan tengok nanti, ianya telah dihadkan, telah datang dalil yang lain mengkhususkan umum perkataan tersebut. Tamyizu ba'd jumlati, dalam hasyiah Nafahat ni, saya bacakan untuk faedah yang lebih daripada syarah Al-Mahalli. Tamyizu ba'd jumlati afrad al-'am min ba'd akhar bi ikhrajihi min al-jumlah wal muradu khurujuhu minha. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan dibezakan, telah berlaku pembezaan, tamyiz ba'd jumlah, iaitu pembezaan dari segi hukum. Maknanya lafaz yang umum tadi tu memberi makna hukum umum, tapi hukum umum itu telah dihadkan ataupun dibezakan bila datangnya dalil yang lain. Ya, bahagian unit ataupun afrad, bahagian unit am itu, yang mana yang betul, yang benar padanya makna musyrik, iaitu termasuk ahlu zimmah, iaitu musyrikin, orang-orang kafir yang membuat perjanjian dengan pemimpin Islam. Maka adakah ahlu zimmah ini termasuk dalam umum al-musyrikin, kataan al-musyrikin tadi? Maka di sini berlaku takhsis ataupun tamyiz.
telah berlaku tamyiz, iaitu takhsis, iaitu pengecualian hukum. Hanya faqtul musyrikin, dan maka bunuhlah al-musyrikin. Maka walaupun ahlu zimmah benar padanya perkataan al-musyrikin dan termasuk dalam umum lafaz al-musyrikin, tapi telah datang dalil yang lain mengecualikan, mengeluarkan ahlu zimmah daripada hukum al-musyrikin yang yang diperintahkan oleh orang Islam untuk membunuh. Ini orang Islam diperintahkan untuk membunuh al-musyrikin, semua musyrikin, tapi kecuali ahlu zimmah, kerana telah berlaku takhsis, tamyiz, iaitu pembezaan hukum. Hukum yang umum tadi tidak mencakupi musyrikin ahlu zimmah. Musyrik ahlu zimmah tidak termasuk dalam hukum bunuhlah. Keumuman untuk bunuh itu tidak termasuk ahlu zimmah. Ya. Dan itu adalah contoh al-khas ataupun contoh perkataan al-am, yang mana al-am al-makhsus, maknanya lafaz itu datang dalam bentuk am tapi dia telah dikhususkan, tapi dia kekal dengan keumumannya, cuma hukum yang berbeza. Hukum telah berlaku pengecualian. Tapi di sini juga ada satu lagi khusus, yang mana al-am, yang mana al-muradu bihi al-khusus. Maknanya al-am, lafaz tersebut lafaz am, tapi dia sebenarnya maknanya yang dikehendaki daripada makna am tersebut adalah makna khusus. Lafaz am tadi, makna daripada lafaz am tadi ialah makna khusus. Contohnya alladzina qala lahumun nas. Okay, an-nas di sini telah masuk alif lam. Dia adalah lafaz yang umum, tapi dia tidak makna ayat di sini, makna lafaz an-nas di sini bukanlah an-nas semua manusia, tapi ia adalah merujuk kepada Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i. Wa innama 'ubira anhu bilafdhil 'ami liqiyamihi maqama kathirin minan nasi fi tathbitihi al-mu'minin an mulaqati Abi Sufyan wa ashabihi. Okay. Apa kisah Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i ini? Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Alladzina qala lahumun nas, mereka yang mana telah datang kepada seorang daripada mereka. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Makna an-nas di sini tidak merujuk kepada semua manusia, tapi merujuk kepada seorang, iaitu Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i. Kenapa disebutkan Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i ini? Kenapa peribadi dia ni disebut dengan diri beliau ni disebut dengan perkataan an-nas, sedangkan dia ni adalah seorang? Ya. Kerana ialah fi tathbitihi al-mu'minin an mulaqati Abi Sufyan wa ashabihi. Maknanya dia ni adalah orang yang dengan dia ni, disebabkan dia ni adalah orang beriman, dielakkan daripada bertembung dengan Abi Sufyan dan para pengikutnya, maka selamat orang beriman. Itulah yang dinamakan sebagai lafaz yang am, yang mana yuradu bihil khusus. Maknanya dia daripada mula lagi dia bukan makna dia am, dia hanya lafaznya saja yang berbentuk am. Maka tidak difahami daripada makna tidak difahami daripada lafaz tersebut adalah makna am.
kerana dia adalah uh, lafaz am yang dikehendaki daripadanya ataupun dimaksudkan daripadanya makna khusus. Okey. Okey, dan juga okey. Okey. Untuk al-am ini sesuatu lafaz yang am pada hayat Nabi SAW, kita akan berpegang dengan am sehinggalah datang mukhassis, iaitu datang dalil yang mengkhususkan am tersebut. Dan juga selepas wafatnya baginda, khilafan Ibn Suraj, tapi masalahnya ada khilaf. Kata Ibn Suraj pula, la yutamassaku bihi qabla al-bahthi lihtimali al-mukhassis. Kita tidak berpegang dengan am sebelum mencari dalil yang mengkhususkan, kerana ada kebarangkalian am tersebut ada dalil yang mengkhususkan. Dan yang kuat di sini adalah di mana kita akan berpegang dengan keumuman lafaz sehinggalah datang dalil yang lain. Dan pada waktu kita sekarang ni ialah al-am dengan al-khas ni sudah diketahui dan sudah habis selesai perbahasannya. Kita hanya kita dah boleh tahu mana lafaz yang am yang maknanya adalah am, dan lafaz yang khas lafaz yang am yang maknanya adalah khas. Itu semua telah diketahui pada tempat-tempatnya lah, pada mazan, iaitu pada tafsir ataupun kitab-kitab yang membincangkan tentang ahkam, hukum ahkam. Okay. Teruskan lagi bacaan. Wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasil. Wa huwa di sini merujuk kepada at-takhsis. Dan takhsis itu terbahagi kepada muttasil dan munfasil. Dan at-takhsis terbahagi kepada dua, iaitu takhsis muttasil dan munfasil. Muttasil adalah bersambung, munfasil adalah yang terpisah. Apakah maksud muttasil ni? Okay. Dan muttasil ni dalam Hasyiah An-Nafhat, huwa ma la yastaqillu bi nafsihi min al-lafzi bi an yuqarina al-'am. Okey. Muttasil adalah lafaz yang ma la yastaqillu bi nafsihi min al-lafz. Dia tidak boleh menyendiri sendiri kecuali dia akan datang seiringan dengan al-'am. Artinya ialah ianya la yusta'malu illa muqarinan lil-'ami li'adam istiqlalihi bil ifadati bi nafsihi. Muttasil takhsis yang bahagian yang pertama iaitu
muttasil ni, dia tidak datang kecuali dengan lafaz am. Kerana dia tidak boleh berfungsi dengan sendirinya. Maknanya tiba-tiba kita tidak boleh datang dengan ayat kecuali tanpa ada uh, lafaz am pada permulaan ayat. Kecuali maknanya dia tidak boleh berfungsi dengan maknanya lah, iaitu mengecualikan. Ada benda yang dikecualikan, dan benda yang dikecualikan ini adalah daripada satu bahagian yang lain. Maknanya ada satu bahagian dan kita kecualikan sebahagian daripada satu ni, keadanya yang dipanggil al-mustathna, iaitu yang dikecualikan, dan al-mustathna minhu. Al-mustathna minhu ni adalah asal benda yang dikecualikan tadi itu, asalnya ialah al-mustathna minhu. Dia yang dikecualikan tu sebenarnya termasuk dalam benda yang kita sebutkan tu, tapi bila dia dikecualikan, maka seolah ada dua benda. Ni yang dikecualikan, yang satu ni yang asal, yang kekal dalam keadaan hukum asal. Okey, itulah maknanya al-istithna. Okey, dan muttasil ni, takhsis muttasil ni ada beberapa bahagian, ada beberapa jenis, iaitu yang pertama al-istithna, dan yang kedua asy-syart, dan yang ketiga sifah. Maknanya takhsis ini boleh berlaku dengan yang pertama al-istithna, pengecualian, yang kedua dengan syarat, dan yang ketiga dengan sifah. Kita cuba bacakan contoh yang untuk takhsis yang melibatkan istithna. Contohnya ja'al qaum illa zaidan, telah datang qaum, satu kaum ataupun satu kumpulan, kecuali zaidan. Di sini ada perkataan illa zaidan, perkataan yang datang selepas illa, iaitu Zaid telah dikecualikan daripada makna datang, makna kedatangan. Maknanya telah datang semua kaum, hanya satu kaum telah datang, tapi kecuali Zaid. Maka Zaid terkeluar daripada hukum datang, iaitu Zaid tak datang. Itu yang dinamakan sebagai takhsis muttasil dengan menggunakan adat, ataupun dengan menggunakan perkataan illa. Ataupun ada lagi perkataan-perkataan lain yang boleh berfungsi yang memberi makna pengecualian. Disebut illa atau ihda akhawatiha, iaitu illa, tidak, pengecualian boleh berlaku tidak semestinya dengan perkataan illa ni saja. Maknanya ada perkataan lain yang boleh memberi makna pengecualian juga selain daripada illa. Okay. Kita tengok syarat untuk takhsis yang berlaku dengan bentuk syarat. Contohnya akrim bani tamimin in ja'uka. Okay. Akrim bani tamimin in ja'uka. Akrim, muliakanlah bani tamim,
inja'uka. Kalau seorang tuan mengatakan pada hambanya, akrim Bani Tamim, muliakan Bani Tamim bila mereka datang kepada engkau, inja'uka. Kat sini berlaku takhsis muttasil, dengan bentuk syarat. Hanya lafaz ataupun lafaz yang kita fahami di sini yang menunjukkan berlaku syarat, iaitu perkataan in. Akrim Bani Tamimin in ja'uka, muliakan Bani Tamim kalau in ja'uka. Kemuliaan ataupun memuliakan mereka ni disyaratkan bila mereka datang. Bila mereka datang ni, maka barulah kamu muliakan mereka. Bukannya kamu pergi kepada mereka, tapi kena bersyarat dengan kedatangan mereka kepada kamu. Inja'uka, akrim Bani Tamimin inja'uka. Di mana am di sini? Am di sini adalah Bani Tamim, iaitu Bani Tamim, seluruh ahli Bani Tamim, umum ke atas semua seluruh Bani Tamim. Tapi kalau ada Bani Tamim yang tak datang, contohnya ada beberapa orang yang tak datang, adakah kita, hamba tersebut perlu pergi kepada dua orang ahli yang tak datang ni, kepada mereka lalu memuliakan mereka? Ataupun syarat memuliakan ni adalah apabila mereka datang kepada kamu, inja'uka. Maka berlakunya takhsis, iaitu bukan semua Bani Tamim. Yang dimaksudkan daripada Bani Tamim ni adalah Bani Tamim yang datang kepada kamu. Itu khusus yang datang. Telah berlaku takhsis, iaitu khas kepada mereka yang datang saja. Lalu kamu muliakanlah mereka. Kalau yang tak datang tu, tak apalah, kat rumah mereka je lah. Itu maksud takhsis muttasil yang berbentuk syarat. Okey. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, yang mana berlaku takhsis dengan sifah. Berlaku pengkhususan, mengecualikan hukum dengan menyebut satu sifat yang membezakan, sifat itu akan membezakan hukum am, hukum umum. Contohnya ialah akrim Bani Tamimin al-fuqaha. Akrim Bani Tamim al-fuqaha, muliakanlah Bani Tamim. Adakah semua Bani Tamim? Tidak. Maka berlaku di sini berlaku had. Tidak berlaku had yang mana mengecualikan hukum umum tadi itu, iaitu semua ahli Bani Tamim. Kalau kita sebut akrim Bani Tamim dan berhenti, kita tak sebut kataan al-fuqaha tu, maknanya kat situ memang kita fahami, maka memuliakan itu adalah kepada semua ahli Bani Tamim. Tapi di sini ada berlaku disebutkan sifat ke Bani Tamim yang fuqaha saja, iaitu ahli keluarga Tamim ni yang faqih saja yang kamu muliakan. Akrim Bani Tamim al-fuqaha. Kat situ telah berlaku takhsis, pengkhususan, pembezaan hukum, mengeluarkan hukum umumnya memuliakan Bani Tamim tu telah terkeluar daripadanya bukan fuqaha. Yang bukan fuqaha terkeluar daripada arahan memuliakan Bani Tamim ni. Maka yang dimuliakan, yang perlu kamu muliakan,
ialah al-fuqaha sahaja daripada keluarga Tamim ni, Bani Tamim. Ya. Itu contoh takhsis yang tasil yang berlaku dalam bentuk sifat. Ya. Kita akan sambung lagi itu sekarang qala muallif Allah al-mukhassisu المتصل kita baca ni المتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. Tadi kita dah sebut al-istithna, maknanya salah satu takhsis ni datang dalam bentuk al-istithna. Dan sebenarnya al-istithna ni sebahagian ulama usul mengatakan dia adalah nafsul ikhraj. Nafsu seolah-olahnya ia adalah takhsis itu adalah istithna sebenarnya. Takhsis itu adalah membezakan ataupun mengecualikan. Di sini ada dua itlaq, yang pertama ialah ikhraj dan yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz di sini makna tamyiz itu adalah berlaku pembezaan ataupun pengecualian. Di sini datang perkataan al-istithna. Maka Imam Al-Haramain kata wal istithna'u, dan al-istithna itu adalah ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Ikhraj, kita mengeluarkan, ikhraju mengeluarkan apa laulahu la dakhala fil kalam. Ma laulahu, kita mengeluarkan apa yang bukan kerana, kalaulah bukan kerana istithna, maka apa yang kita nak keluarkan tu disebabkan al-istithna, sebenarnya termasuk dalam perkataan adakhala fil kalam. Maknanya contoh tadi akrim bani tamimin illa akrim bani tamimin apa contoh tadi? Contoh yang tadi tadi apa? Ja'al qawmu illa Zaidan. Ja'al qawmu illa Zaidan, ada pengecualian. Kalaulah kita tak sebut illa, maka sebenarnya semua kaum telah datang. Itu maknanya laulahu la dakhala fil kalam. Laula al-istithna, kalaulah tidak kerana perkataan istithna iaitu illa, itu pengecualian, maka sebenarnya yang dikecualikan iaitu Zaid itu sebenarnya juga termasuk dalam hukum kedatangan. Hukum maknanya satu kaum datang, termasuk dengan Zaid. Tapi bila kita letak illa Zaidan, maka kita telah mengeluarkan Zaid itu daripada hukum kedatangan, iaitu yang datang hanyalah semua kaum kecuali Zaid. Datang hanyalah seluruh kaum kecuali Zaid. Wa innama yasihhu bi syarti an yabqa min al-mustathna minhu syai'. Okey. Dan al-istithna ni di sini tidak sah, iaitu tidak berfungsi, tidak berlaku, al-istithna ni tidak berlaku kecuali dengan syarat akan ada apa yang tinggal. Maknanya bila kita mengecualikan sesuatu tu, maknanya yang al-mustathna minhu tu, iaitu contohnya al-qaum, kaum ni akan tinggal sebahagian kaum, ketinggal sebahagian kaum lah. Maknanya kita tak adalah kata ja'al qaumu illa al-qaum. Maknanya perkataan ayat sebut adalah perkataan ayat yang lara lah.
Iaitu al-istisna itu dibatalkan. Iaitu ja'al qaumu ilham, telah datang kaum kecuali kaum. Maknanya tak ada seorang yang datang. Maknanya uh, boleh ke berlaku pengecualian macam tu? Maknanya tidak, uh, tak berlakulah pengecualian. Maknanya syarat yang dalam al-istisna ni, pengecualian ialah mesti kekal walau sedikit daripada apa yang dikecualikan daripadanya, iaitu al-mustathna minhu, iaitu qaum tu. Kalau dah tak ada orang langsung, maknanya ialah baiklah kita cakap tak datang al-qaumu, la yaji la yaji la yaji al-qaum, kaum tak datang. Maknanya tidak ada keperluan lah, tidak ada keperluan untuk kita menyebut ja'al qaumu illa al-qaum. Ia adalah satu uh, abath, itu sia-sia. Dan apabila berucap ni, seorang yang menjaga ataupun kalam Arab ni, perbincangan dalam balaghah ni ialah kita mengucapkan suatu perkataan ataupun ayat tu ialah untuk memberi makna. Kalau uh, kalau kita sebut ja'al qaumu illa al-qaum, maka ia tidak, illa di situ, al-istisna tidak dapat berfungsi dengan maknanya lah. Seolah-olah kita kata ja'al qaumu illa al-qaum ialah telah datang kaum kecuali kaum, ialah seolah-olah makna yang lain yang lebih mudah, kita kata tak datang seorang pun, tidak datang kaum, mereka tak datang. Itu adalah lebih mudah. Tapi sebenarnya berlaku khilaf juga pada masa ini, dan kita tak akan sentuhlah. Tapi kita akan berpada dengan apa yang disebut Imam Haramain di sini, iaitu wa innama yasihhu bi syarti an yabqa min al-mustathna minhu syai'. Istisna, kalau berlakunya istisna ni hanya sah kecuali dengan syarat al-mustathna minhu, yang dikecualikan daripadanya itu, al-mustathna minhu tu tinggal sesuatu, syai'un. Dan yang kedua, wa min syartihi, dan syarat yang lain juga untuk al-istithna ni, pengecualian, ialah an yakuna muttasilan bil kalam. Pengecualian tu mestilah bersambung. Maknanya bukannya ja'al qaumu, lepas 2-3 hari baru kita cakap illa zaidan. Dia ni tak berlakulah ittisal tu, iaitu bersambung tak, maknanya dah terputus lah. Bila kita cakap ja'al qaum hari ni, lepas 2-3 hari baru kita sebut illa zaidan, maka al-istisna kat situ tak dapat memberi makna lah. Maknanya dah berlaku apa ni, inqita', iaitu putus. Maknanya al-istisna ni mestilah dalam satu kalam yang bersambung, tidak terputus dengan sela masa yang lama, yang dari segi urufnya lama lah. Kalau 2-3 hari tu kira lama lah. Tak ada orang buat syarat macam tu. Ja'al qaumu, esok sebulan, 2-3 hari, 2-3 bulan baru kata illa zaidan. Tu apa ni? Ni tak ada makna, ni adalah tak ada. Tak jadilah al-istisna itu, tak cukup syarat. Okey, wa yajuzu taqdimul mustathna 'ala al-mustathna minhu, wa yajuzu al-istithna'u min al-jinsi wa min ghairihi. Dan kata Imam Haramain juga, wa yajuzu taqdimul mustathna 'ala al-mustathna minhu, dan boleh didahulukan taqdim al-mustathna, apa yang kita nak kecualikan tu, kita boleh dahulukan dia dalam ayat. Contohnya kita akan contohnya ma qama illa zaidan ahadun.
Ma qama illa Zaidan ahadun. Okey, berlaku taqdim ataupun al-mustathna didahulukan daripada al-mustathna minhu. Yang kita nak kecualikan tu berada uh, pada depan. Dia datang dulu dalam ayat, barulah uh, al-mustathna minhu datang selepasnya. Contohnya ma qama tidak berdiri walau tidak berdiri kecuali Zaid seorang pun. Ma qama illa Zaidan ahadun. Ahadun di sini walau seorang pun. Seorang pun. Ahadun. Ahad di sini juga termasuk dalam lafaz am. Maka ahad di sini tiap-tiap orang ataupun ahad ni di sini ialah tiap-tiap orang, maknanya tidak berdiri. Kalau kita terbalikkan maknanya ialah ma qama ahadun illa Zaidan. Itu ayat yang biasanya ialah al-mustathna minhu tu datang dahulu, iaitu ahadun tu datang dulu sebelum Zaid. Perkara yang kita nak kekalkan dalam hukum tu sebelum pengecualian itu biasanya datang dulu, iaitu ahadun. Macam contoh tadilah ja'al qaumu illa Zaidan. Di sini ma qama illa Zaidan ahadun. Tidak berdiri kecuali Zaid. Seorang pun. Seorang pun dia ditakhirkan. Diakhirkan dalam ayat. Dan yang dikecualikan tu datang dulu. Adakah boleh? Boleh. Wa yajuzu taqdimul mustathna 'ala al-mustathna minhu. Ini adalah kepelbagaian dalam menyebutlah. Maknanya boleh kita nak sebut ma qama ahadun illa Zaidan, tidak berdiri walau seorang pun kecuali Zaid, ataupun kita nak cakap tidak berdiri seorang ma qama illa Zaidan ahadun, tidak berdiri walau kecuali Zaid walau seorang pun, maknanya tetap sama. Dan takdim dan takhir itu boleh berbeza dan boleh didahulukan dan diakhirkan mustathna ala al-mustathna minhu. Okey. Wasyartu, kita menyebut kita selesai menyebutkan al-istithna, salah satu bentuk daripada takhsis muttasil ni, iaitu al-istithna. Yang pertama, yang kedua adalah asy-syart. Dan wasyartu yajuzu an yata'akhkhara 'an al-masyruti wa yajuzu an yataqaddama 'ala al-masyruti. Demikian juga dalam syarat ni juga boleh berlaku takdim dan takhir. Takdim dan takhir apa dia? Boleh juga syarat tu datang dahulu ataupun masyrut. Jadi masyrut ni, masyrut juga boleh datang dulu sebelum syarat. Contohnya, in ja'aka banu Tamim fa'akrimhum. In ja'aka, telah berlaku syarat dahulu. In ja'aka banu Tamim fa'akrimhum. Apa syarat di sini? Kalau mereka datang, in ja'aka, datang kepada kamu, itu adalah syarat, dan syarat di sini didahulukan. Kalau mereka datang kepada kamu, kalau telah datang kepada mereka, telah datang kepada kamu Banu Tamim, fa akrimhum. Akrimhum adalah masyrut. Muliakanlah mereka. Fa akrimhum. Kita juga boleh dahulukan masyrut dulu ke atas syarat. Iaitu kita sebut akrim akrim bani Tamimin inja'uka. Akrim bani Tamimin inja'uka. Muliakan Bani Tamim
kalau mereka datang kepada kamu. Ataupun kalau mereka datang kalau Banu Tamim datang kepada kamu, maka kamu muliakan. Dia sama aja. Boleh berlaku takdim dan takhir dalam takhsis muttasil dengan dalam bentuk syarat. Seperti mana juga dalam al-istithna, pengecualian. Okey, seterusnya wal muqayyadu bis sifati yuhmalu alaihi al-mutlaq, dan ini adalah perbahasan muqayyad, muqayyad. Kita akan sambung lagi pada siri yang akan datang, insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.